Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, selamat bertemu dan dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Bagi pihak kerajaan akan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Syahrul Nizam Jaafar dan Ahli Parlimen Paguh, Yang Berhormat Saiful Azhar bin Abdul Kadir, Yang Berhormat Paduka Nur Alia dari Ahli Parlimen Bagi. Manakala bagi pihak pembangkang akan diwakili oleh YB Fatihin Alizal Jamal dari Papar, YB Nur Aini Ali dari Semenyih, YB Datuk Zari Sofia Daud dari Penampang. Okey, ahli-ahli yang berhormat sidang dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan ahli-ahli yang berhormat berkenaan dengan peraturan dan tata cara semasa dewan sedang bersidang. Pertama, isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang sama sekali. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk memperkukuhkan sebarang hujah juga adalah amat dilarang sama sekali. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk sama ada pertanyaan, persoalan, kenyataan, fakta atau penjelasan, dan tiada izin laluan semasa sesi penggulungan sedang diadakan. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah rakyat memilih kerja, punca lambakan pekerja warga asing. Adalah diharap agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Syahrul Nizam bin Jaafar, Ahli Parlimen Paguh, untuk tampil mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Datuk Yang di-Pertua, dengan izin saya akan membentangkan hujahan dari pihak kerajaan berkaitan isu hangat yang diperkatakan pada hari ini, dan juga untuk makluman ahli dewan yang mulia ini, kami di pihak kerajaan telah sepakat dan senada bahawa rakyat Malaysia memilih kerja, punca lambakan pekerja warga asing. Selaku pihak kerajaan, saya mewakili Yang Berhormat Ahli Parlimen Kerajaan turut ingin menegaskan bahawa kami tanpa kompromi sepakat bahawa fakta yang diberikan dalam isu yang diperbahaskan adalah satu fakta yang sahih. Ahli Dewan yang dimuliakan serta ahli hormat yang sekalian, selaku Perdana Menteri di Barisan Kerajaan, terlebih dahulu izinkan saya memberi definisi berkaitan penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia membawa maksud penduduk di negara Malaysia yang terdiri dari penduduk asli tempatan dan juga orang asing yang diterima menjadi rakyat Malaysia mengikut lunas Undang-Undang Malaysia serta Perlembagaan Negara yang berkuat kuasa. Pekerja warga asing ialah warga negara luar dengan mereka meninggalkan negara mereka tanpa pekerjaan yang tertentu. Kita lihat kepada frasa memilih kerja yang bermaksud mengambil atau menentukan mana-mana kerja yang disukai atau dikehendaki. Dalam kata lain, perbahasan kerajaan kali ini bermaksud warga negara memilih mana-mana kerja yang dikehendaki adalah permulaan kepada jumlah pekerja bukan warga negara yang banyak. Oleh itu, strategi kerajaan sudah tentu melihat kepada kata kunci pemangkin yang akan dihuraikan kepada 3 aspek untuk menjadi hujah dan pembawaan kami di barisan kerajaan. Yang pertama ialah rakyat memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi menjadi punca lambakan pekerja warga asing. Hujah yang dibawa oleh saya ini akan saya terapkan sebagai kata kunci rakyat menginginkan kerja berdasarkan bidang dan jarak tempat kerja serta tempat tinggal. Seterusnya, izinkan saya sebagai Perdana Menteri
yang membawa panji-panji kebenaran untuk menyatakan kebenaran ketiga-tiga hujahan barisan kerajaan pada hari ini yang diketuai oleh saya sendiri. Selaku Perdana Menteri di pihak kerajaan, saya bertanggungjawab untuk meyakinkan Dewan dengan membawakan hujah yang pertama. Hujahan dua fakta berikutnya pula akan disampaikan oleh rakan-rakan seperjuangan di pihak kerajaan. Saya pula akan membidas semua hujah rapuh di pihak pembangkang agar terungkai segala kesangsian dan kekeliruan yang ditimbulkan serta melakukan sesi penggulungan yang saya yakin dengan jitu bahawa fakta ini akan mendapat sokongan padu sidang Dewan yang mulia ini. Sidang Dewan yang dimuliakan, hujahan sulung yang ingin saya lontarkan berkaitan isu ini adalah berdasarkan fakta Malaysia telah menjadi tumpuan pekerja warga luar negara, ekoran pembangunan terancang selepas pasca merdeka di bawah dasar ekonomi baru. Hakikat ini perlu kita persetujui secara konsensus, iaitu persetujuan bersama bahawa dengan sektor pembuatan telah menjadi penjana utama pekerjaan, ekoran dari kemerosotan sektor pertanian, terutama di era tahun 80-an dan 90-an, di mana Malaysia menjadi destinasi pilihan pekerja warga asing setelah berlakunya ledakan industrialisasi sehingga jumlah pekerjaan melebihi tawaran kerja tempatan. Ledakan ini juga menghasilkan keterbukaan negara dalam mengamalkan dasar buka pintu bagi menerima kemasukan pekerja asing. Kekurangan sumber tenaga kerja tempatan bagi sektor-sektor tertentu menyebabkan peluang yang ditawarkan hasil dalam sektor 3D, dirty, dangerous and difficult, dengan izin yang betul, seperti operator-operator pengeluaran, pembersihan, termasuk di ladang-ladang sebagai buruh kasar digantikan dengan pekerja asing. Peralihan kepada penggunaan tenaga kerja asing ini juga didokong oleh faktor tenaga kerja tempatan yang tidak sanggup bergelumang dengan industri pekerjaan yang mendatangkan risiko yang tinggi dan kotor, seperti kerja-kerja pembersihan lebuh raya, pekerjaan-pekerjaan di kilang-kilang papan dan perabot contohnya, yang berisiko kepada kesihatan dan seumpamanya. Justru ahli Dewan Rakyat yang dikasihi, kelumpuhan ini bukan kerana kerajaan tidak menyediakan peluang-peluang pekerjaan bagi membantu rakyat tempatan meraih peluang pekerjaan, tetapi sikap dan kehendak rakyat yang memilih peluang pekerjaan yang tertentu dan enggan menerima sektor pekerjaan yang berisiko tinggi dan terdedah kepada persekitaran yang dianggap menjejaskan penampilan, malahan juga faktor sinis kepada setengah bidang pekerjaan yang dipandang rendah dan tidak mempunyai nilai martabat yang tinggi. Boleh dikatakan rakyat Malaysia tidak menginginkan kerja-kerja yang memerlukan kekuatan kudrat, tulang empat kerat untuk meraih pendapatan, hingga dominasi pekerjaan dalam industri berkaitan dimonopoli oleh tenaga buruh asing. Realitinya, majoriti rakyat Malaysia menjadi manja dengan situasi semasa yang mahu disogokkan dengan pekerjaan yang mempunyai risiko rendah, seperti pekerjaan di pejabat dan mempunyai nilai pendapatan yang tinggi. Sikap memilih sebegini menjadikan situasi majikan di perusahaan industri beralih kepada pekerja asing yang lebih mudah, murah dan cost efisien dari segi kadar upah. Justru tidak mustahil jika tembok monopoli peluang kerajaan di sektor industri khasnya semakin menebal dan sukar ditembusi dengan sikap kebanyakan rakyat Malaysia yang menebal, terutamanya dengan sikap sinikal terhadap bidang pekerjaan yang dianggap tidak mempunyai masa depan. Sayang tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan sendiri telah berusaha mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, sebagai contoh program subsidi upah PSU 1.0 yang diusahakan pada tahun 2020 dan telah memanfaatkan 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja berdaftar sehingga tarikh tutup program tersebut pada 30 September 2020. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 12.77 bilion tuan-tuan dan puan telah diagihkan melalui program ini, dan dari jumlah itu sebanyak 808.31 juta telah diagihkan kepada 66,591 orang majikan bagi membantu mengekalkan operasi pekerjaan kepada seramai, saya nyatakan di sini, seramai 554,876 orang pekerja
Di samping itu terdapat 131,568 pekerja yang mendapat pekerjaan melalui program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan di mana industri pembuatan dan perdagangan, borong dan runcit dalam pengambilan pihak pekerja. Pihak pembangkang tidak boleh tidak akan bersetuju dengan kenyataan pihak kerajaan bahawa usaha ini adalah satu bukti bahawa kerajaan tidak pernah lepas tangan dalam menyediakan platform peluang pekerjaan yang berterusan. Tetapi usaha ini tidak akan berhasil sekiranya pihak pembangkang hanya tahu menyanggah. Tetapi faktanya tiada. Datuk Yang di-Pertua, hujahan saya selesai bagi sesi fakta pertama ini. Dan fakta seterusnya akan saya mandatkan kepada wakil kami yang kedua di pihak kerajaan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saiful Azhar, Ahli Parlimen Kulim, yang juga Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Komoditi. Saya percaya bahawa hujahan pembangkang akan dipatahkan dengan lunas-lunas kebenaran fakta yang beliau akan hamparkan di Dewan Yang Mulia ini. Di akhir perbahasan ini juga, saya akan gulungkan perbahasan dengan bersama ikatan isi yang kukuh agar kebenaran tidak akan dapat dilaraikan oleh barisan pihak pembangkang. Rakyat adalah kerajaan dan kami pemegang amanah yang tidak akan pernah lupakan kerajaan rakyat, dan rakyat tetap di hati kami. Bak kata pantun, yang didahulukan setengah, yang ditinggikan seranting, yang dilembihkan serambut, yang dimuliakan sekuku. Saya pulangkan hamparan Dewan Yang Mulia ini kepada Datuk Yang di-Pertua bagi pengujahan di pihak pembangkang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan tadi. Okey, untuk penyanggahan usul, seterusnya saya mempersilakan pula YB Fatahin Aliza dari Papar selaku Ketua selaku pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu bagi pihak pembangkang. Dipersilakan YB. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua Dewan, ahli-ahli yang berhormat, barisan kerajaan yang saya hormati, rakan seperjuangan saya, ahli-ahli yang berhormat, barisan pembangkang yang saya muliakan, serta sidang ahli mesyuarat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakyat memilih kerja, punca lambatkan pekerja warga asing. Ini usul yang akan kita rungkaikan hari ini, dan hari ini kita akan dapat lihat sejauh mana kebenaran kenyataan bahawasanya rakyat Malaysia memilih pekerjaan menjadi punca kepada lambatkan pekerja warga asing. Manja bukan sebarang manja, Pagoh. Rakyat Malaysia manja bersebab. Betul, setuju. Baik, sidang Dewan yang saya muliakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah menyatakan beberapa perkara yang menjadi penyebab kepada rakyat Malaysia memilih kerja, dan saya kira barisan kerajaan yang lain juga akan menambah lagi perkara-perkara yang lain. Ya, baiklah, sebelum saya menyampaikan hujah, ingin saya tegaskan di sini bahawasanya kehadiran kami di sini sebagai pembangkang bukanlah untuk membangkang semata-mata. Peranan kami juga adalah sebagai pasukan check and balance, dengan izin tiada lain selain untuk bersama-sama melihat negara kita ini maju terus ke hadapan. Datuk Yang di-Pertua, Pagoh sebentar tadi ada berhujah berkenaan dengan rakyat memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi. Inilah katanya antara sebab rakyat Malaysia ni memilih pekerjaan. Saya nak bertanya dengan Yang Berhormat, salah ke? Di mana salahnya Yang Berhormat? Ingin saya tegaskan ya, bahawasanya soal rakyat memilih pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi itu tidak salah Yang Berhormat. Rakyat Malaysia mempunyai kemahiran, dan kemahiran itu datangnya bukan bergolek. Ianya berlandaskan usaha, menuntut ilmu, mendapatkan sijil, diploma, ijazah dalam bidang-bidang tertentu. Dan sudah tentulah untuk mendapatkan semua itu juga memerlukan kos yang tinggi. Jadi apabila masuk ke dalam soal kerja, ya, apakah salah memilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi? Sidang Dewan yang saya hormati, yang salahnya ialah
apabila gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan pekerjaan. Baik, memandangkan Pak Agong sering mengulas perihal kerjaya sektor 3D, iaitu dengan izin dirty, difficult and dangerous. Sidang Dewan yang saya hormati, kita lihat di Singapura, lebih 40% pekerja sektor 3D di Singapura. Berapa pula tangga gaji seorang pekerja sektor 3D di Singapura? Dan mengapa rakyat Malaysia kita mahu bekerja di Singapura, meninggalkan keluarga di Malaysia, sedangkan di Malaysia sendiri memerlukan tenaga kerja sektor 3D seperti mereka? Jawapannya, ahli-ahli yang berhormat, gaji. Ya, gaji. Pada 22 November 2018 disaksikan sendiri oleh ahli sidang Dewan Rakyat. YB Rembau ada bertanyakan persoalan berkenaan perkara gaji ini kepada Menteri Sumber Manusia ketika itu, Yang Amat M. Kulasegaran. Adakah dia bersetuju antara punca berlakunya pengangguran dalam kalangan belia adalah disebabkan gaji sektor 3D terlalu rendah sehinggakan rakyat Malaysia sanggup bekerja dalam sektor 3D di Singapura dan kerja kutip Apple dan Cherry di Australia disebabkan gaji yang ditawarkan tinggi. Dan ini telah diperakui sendiri oleh pihak kerajaan Menteri Sumber Manusia ketika itu bahawasanya rakyat Malaysia tidak mahu bekerja dalam sektor 3D kerana faktor gaji yang ditawarkan rendah. Dan sekiranya gaji sektor 3D dapat ditingkatkan, berkemungkinan tidak ada lagi isu memilih pekerjaan. Jadi Dewan Rakyat yang saya hormati, inilah sebenarnya yang membuatkan rakyat Malaysia tidak berpaling lagi demi mendapatkan pendapatan yang lebih kukuh. Jadi di sini kami pihak pembangkang menyeru pihak kerajaan, lihatlah sendiri, telitilah perkara ini. Tugas pekerja sektor 3D ini bukannya mudah. Dengan gaji seminimal RM1,200 tidak cukup untuk menampung keperluan hidup. Ya. Sidang Dewan yang saya muliakan, kita lihat kegigihan anak-anak muda kita hari ini mencari jalan untuk menambah pendapatan untuk menyara keluarga dan menampung segala keperluan hidup. Atas desakan masalah kewangan ini, di sini wujudnya e-hailing, wujud termakanan, wujudnya juga perkhidmatan rana dengan izin dan sebagainya. Kita berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah menjadi pemula untuk perkhidmatan ini, yang telah menyediakan platform inisiatif untuk rakyat Malaysia kita menambah pendapatan. Namun begitu Datuk Yang di-Pertuan Dewan yang saya hormati, cuba kita selami mengapa wujudnya perkhidmatan ataupun pekerjaan sampingan seperti ini? Bukankah kerana kerjaya utama mereka tidak mampu untuk menampung keperluan hidup? Atas desakan inilah yang menyebabkan mereka perlu untuk membuat pekerjaan sampingan. Rakyat Malaysia perlu mencari jalan lain untuk meningkatkan pendapatan. Dan pekerjaan sampingan ini, Datuk Yang di-Pertua, sekiranya tidak dikawal, mampu menjejaskan kualiti pekerjaan utama rakyat, iaitu pekerjaan yang pertama. Yang kedua, kita lihat pula soal kualiti kesihatan rakyat. Kerja pertama 8 jam, sambung lagi pekerjaan sambilan. Itu berapa jam pun boleh selagi ada kudrat. Jadi ada berapa jam lagi sebenarnya untuk rakyat kita berehat. Ya? Di sini kita lihat perlunya pihak kerajaan meneliti sejauh mana kualiti pekerjaan utama rakyat yang ada membuat pekerjaan sambilan. Ya, kita bangga rakyat kita, anak-anak muda kita berusaha sedaya upaya mereka untuk merebut apa sahaja peluang pekerjaan yang ada asalkan dapat menampung perbelanjaan keluarga, sewa rumah, bil air, bil api, bil telefon, belum lagi sebut tentang hutang-hutang pinjaman bank dan sebagainya. Sampai bila kita mahu rakyat kita bersusah payah mengharungi semua ini, sedangkan ianya boleh sahaja diselesaikan dengan menaikkan gaji pekerja. Jangan kerana berkira tentang duit gaji, kita perlahan-lahan membiarkan tenaga kerja mahir dari negara kita ini meninggalkan negara sendiri demi mendapatkan keuntungan yang lebih di negara luar yang lebih menghargai mereka. Ini kerugian yang amat besar bagi negara. Fikir-fikirkanlah wahai ahli-ahli yang berhormat barisan kerajaan yang saya hormati. Menghampar tikar, berhambur batu, jaga terpijak, paku merata, melafaz ikrar katanya jitu, jaga terlepas, intan permata. Dewan mulia ini kembali saya serahkan kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.
Terima kasih diucapkan kepada YB pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Okey, sidang dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan parlimen sesi ini akan diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan yang berhormat YB Saiful dari Ahli Parlimen Kulim untuk menyampaikan dan mengemukakan hujah-hujah dan usul beliau. Okey, dan YB dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Saya Saiful Segak berdiri, wakil kedua pihak pencadang. Yang amat berhormat Tan Sri Syahrul Nizam bin Jaafar, Perdana Menteri Malaysia. Tidak lupa juga kepada yang berhormat Datuk Paduka Nurul Aliyah Parwiza, Menteri Keusahawanan dan Pembangunan Luar Bandar, yang turut bersama sebagai penghujah di pihak kerajaan, yang saya yakin selepas hujah saya akan mematikan hujah-hujah kosong pihak pembangkang berkaitan isu yang dibentangkan, iaitu rakyat Malaysia memilih kerja, punca lambakan pekerja warga asing. Tidak saya lupakan juga barisan ahli parlimen kerajaan yang turut sama di dalam sidang dewan yang mulia ini, yang sentiasa menyokong pendirian kerajaan di dalam isu yang diutarakan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan kerajaan, ku beri sokongan. Sayangkan pembangkang, ku hadiahkan bidasan. Sidang dewan yang dimuliakan, lingkaran masyarakat di Malaysia mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada tasyah diri anak-anak. Dari sekecil-kecil tapak tangan, hinggalah dalam soal menentukan hala tuju kehidupan anak-anak mereka di masa hadapan. Ruang litup ini menjadi salah satu punca di mana remaja-remaja lepasan sekolah menengah pasca siswazah memilih pekerjaan akibat faktor keluarga. Masyarakat Malaysia umumnya sangat mementingkan maruah diri dan pandangan orang lain terhadap kerjaya yang disandang oleh anak-anak mereka. Kerjaya di pejabat, bertali leher, mempunyai jawatan di dalam pejabat, dianggap penanda aras kerjaya yang mempunyai masa depan yang terjamin dan cerah. Sektor-sektor pekerjaan yang keluar dari ruang lingkup ini jarang menerima pengiktirafan komuniti sebagai kerjaya yang terjamin, seperti bidang pertanian, perniagaan, dan pembuatan. Walhal sektor-sektor ini memberikan pulangan yang lumayan di masa hadapan sekiranya diusahakan secara bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri nyatakan, sektor 3D, dirty, difficult, and dangerous dengan izin, adalah sektor yang paling menerima tempias pengisian pekerjaan di kalangan warga tempatan. Tipikal pemikiran masyarakat Malaysia yang mempunyai tanggapan bahawa kerjaya di bidang ini tidak dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat menyebabkan majikan terpaksa memilih tenaga kerja asing. Saya ulang, majikan terpaksa memilih tenaga kerja asing yang sanggup memilih kerjaya di sektor 3D ini asalkan mendapat upah yang berpatutan. Malaysia tidak mampu menolak kehadiran pekerja di kalangan warga asing kerana sektor pembinaan, pertanian, pembersihan khasnya adalah pekerjaan yang tidak mendapat sambutan di kalangan warga tempatan walaupun gaji pokok yang ditawarkan amat munasabah iaitu RM1,200 Malaysia tidak termasuk insentif yang lain. Berdasarkan statistik Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Malaysia, masih berhadapan dengan kekurangan sebanyak 500,000 pekerja sektor peladangan komoditi dengan anggaran masing-masing sebanyak 220,000 pekerja tempatan dan 265,397 pekerja asing berdaftar bagi sektor tersebut. Kerajaan malahan menyediakan satu grant berjumlah RM8,000 bagi tanaman koko, sejajar dengan kedudukan Malaysia sebagai pengeksport dan negara pengisar koko kelima terbesar di dunia.
Geran ini bermatlamatkan agar warga tempatan bergiat sebagai pekebun kecil dan mampu menjana pendapatan yang lumayan kepada mereka selain membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sidang Dewan yang dimuliakan. Satu kajian oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 oleh Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memberikan gambaran sebenar kepada pemilihan dan stigma di kalangan penuntut Universiti Kebangsaan Malaysia yang saya percaya penemuan tersebut turut akan menghasilkan keputusan yang sama di kalangan penuntut pusat pengajian tinggi di negara ini. Apakah penemuan tersebut? Izinkan saya berkongsi di dalam Dewan yang mulia ini agar pihak pembangkang membuka mata dan minda mereka dalam isu ini supaya benang yang basah jangan ditegakkan secara membabi buta. Di dalam Dewan yang keramat ini, dari kajian yang dilaksanakan mendapati bahawa penuntut cenderung memilih pekerjaan berdasarkan tahap pendidikan, pekerjaan yang diminati, dekat dengan kemudahan awam dan berhampiran dengan rumah. Hasil kajian ini juga mendapati penuntut tidak berminat untuk memilih pekerjaan di luar bidang pengajian, pekerjaan yang mencabar, pekerjaan yang menyebabkan tekanan kerja tinggi dan persekitaran pekerjaan yang tidak selesa. Fakta ini memberikan satu beban bukti yang jelas bahawa kalangan anak muda sangat memilih pekerjaan dan tidak mempunyai jati diri untuk berusaha mencuburi bidang-bidang lain yang sebenarnya mempunyai pulangan pendapatan yang lumayan. Sikap memilih kerja ini diburukkan lagi dengan perasaan sikap rasa berhak mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan lulusan mereka tanpa perlu berusaha dari bawah. Saya petik satu post yang tular di Facebook milik seorang majikan bernama Dylan Lim yang menyuarakan ketidakpuasan hatinya terhadap sikap pemohon kerja di syarikatnya. Pemilik perniagaan syarikat kecil dan sederhana tersebut menyatakan tiada seorang pun dari 12 calon yang beliau temuduga dahagakan pekerjaan. Di mana ada yang menuntut keistimewaan dalam pekerjaan yang dimohon kepada syarikatnya berupa allowance pengangkutan dan penyediaan penolong peribadi. Sedangkan pengalaman kerja pun tiada dan hanya berdasarkan kelulusan yang dimiliki saja. Sikap dan pemikiran ini menjejaskan individu yang memohon pekerjaan dan memburukkan keadaan membuatkan majikan berasa was-was untuk menggaji pekerja tempatan yang sangat demanding dengan izin. Mereka seharusnya bijak mengatur langkah kehidupan masing-masing dan jangan terlalu memikirkan profesional. Mereka juga perlu bermula dari bawah untuk mendapatkan pengalaman, bukannya terus dari atas. Justru, mereka tidak seharusnya terlalu bersikap memilih kerana ini bukan saja untuk kebaikan negara, malah ia juga untuk kebaikan diri sendiri dan sikap seperti ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke atas diri mereka sendiri. Bayangkan berapa banyak pengalaman bekerja dan pendapatan yang mereka rugi jika hanya duduk di rumah disebabkan sikap memilih kerja tersebut. Selain itu, mereka harus mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja. Oleh itu, mereka haruslah berfikiran terbuka dan bijak dalam menangani masalah ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Bab kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan satu lagi pepatah yang mengatakan, di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Dan nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Sekian saja hujah saya untuk kali ini. Saya mohon untuk mencadang dan bersetuju dengan usul yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada Datuk Yang di-Pertua Dewan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Saiful Azhar, Ahli Parlimen Kulim P018. Isu perbahasan yang semakin hangat kita bahaskan ini, kita akan teruskan lagi. Dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Semenyih Nuraini Ali, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan YB.
Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta Dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bersidang. Datuk Yang di-Pertua, saya Ahli Parlimen Semeniya hari ini bangkit untuk meneruskan usul yang dibincangkan rakyat memilih kerja, punca lambakan pekerja warga asing. Saya selaku pembangkang ingin sangkal hujah-hujah yang dibawakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Kami di pihak pembangkang teguh dengan pendirian untuk tegaskan sekeras-kerasnya yang bahawa rakyat memilih kerja, bukan punca lambakan pekerja warga asing. Tidak memilih kerja, wahai kerajaan, wahai pihak kerajaan. Mereka iaitu rakyat sekarang sanggup melakukan apa sahaja demi meneruskan kelangsungan hidup. Dan ini, mari kita sama-sama lihat. Mari kita sama-sama tengok apa yang terjadi pada dunia luar ni. Demi meneruskan kelangsungan hidup hari ini, tambahan dalam situasi pandemik sekarang, pandemik COVID-19 ni, adakah YB semua nampak bahawa rakyat kita ni memilih kerja? Tidak, bukan. Cuma buktinya, cuma YB sekalian lihat betapa ramai rakyat hari ini bangkit berniaga, ada juga yang bekerja sebagai pembawa Grab, sama ada makanan ataupun bawa Grab sebagai membawa penumpang. Dan lihat juga, ada juga yang daripada golongan profesional, juruterbang dan sebagainya, turun ke jalanan menjual burger dan sebagainya. Adakah itu dikatakan rakyat kita masih lagi memilih pekerjaan? Tidak kan? Dan ada juga di kalangan rakyat yang terlibat dengan peladangan seperti menternak ayam, kambing, dan juga ada juga yang melibatkan diri dalam penanaman cili, terung dan sebagainya. Saya sebagai pembangkang ingin tegaskan juga bahawa hujah YB Menteri tadi yang mengatakan rakyat kita ini pasca siswazah juga memilih kerja kerana faktor keluarga, maruah dan juga pandangan orang lain sangat tidak tepat. Bagi saya, sedangkan mereka di luar sana berusaha siang dan malam seperti mana YB Fathin cakap tadi demi mencari sesuap nasi. Ada yang sanggup bekerja 3 kerja dalam satu masa. Selepas waktu kerja, bekerja lagi, buat part time dan sebagainya. Jadi wahai pihak menteri yang bijak pandai, adakah lambakan pekerja warga asing ini ada kaitannya dengan rakyat kita memilih kerja? Tidak, bukan. Melihat kepada isu rakyat memilih pekerjaan hari ini, lihat ramai yang sanggup bekerja di luar bidang pengajian mereka, bidang yang mereka tahu, tetapi mendapatkan gaji yang setimpal. Mungkin gaji agak rendah, tetapi mereka tidak dibebani kos sara hidup yang tinggi di bandar-bandar besar. Ambil contoh petikan daripada berita semasa, berita nasional yang bertarikh 7 Julai 2019 yang mana graduan pengurusan sains seni kulinari dari UiTM sendiri ada kelulusan tetapi akhirnya bekerja di sebuah kilang yang hanya membuat gula-gula dan dia bekerja di bahagian produksi yang mana kadang-kadang itu dia terpaksa membuat kerja pembungkusan itu di rumah dia. Adakah ini juga dikatakan rakyat Malaysia masih memilih pekerjaan, wahai YB? Wahai YB sekalian dan sidang Dewan yang dihormati, untuk menolak hujah pihak kerajaan, sekali lagi saya dari pihak pembangkang ingin jelaskan bahawa orang kita, rakyat kita tidak memilih pekerjaan. Ambil contoh yang paling dekat semasa PKP ini. Seorang anak muda yang namanya Azmani Nurdin baru saja berusia 22 tahun mengusahakan kebun sayur-sayuran dan dia dibantu oleh abangnya dan mereka ini tiada kelulusan tinggi pun dalam pelajaran tetapi ada usaha untuk menambahkan pendapatan, tak memilih kerja lah kata orang kampung macam tu. Dan sekali lagi apabila mereka melaksanakan mengusahakan kebun sayuran ni akhirnya berjaya untuk menggaji lebih 6 orang lagi
lagi pekerja dan mereka juga berjaya menarik anak muda untuk bekerja dalam bidang yang mereka sendiri usahakan. Dan ini lagi sekali lah amat bernas untuk menyangkal isu yang dibawakan oleh pihak kerajaan sendiri bahawa rakyat itu sebenarnya tidak memilih kerja. Saya tegaskan bahawa rakyat tidak memilih kerja. Apa yang kerajaan kata rakyat memilih? Tidak. Mereka ini berhempas pulas pagi, petang, siang, malam untuk berjaya. Oleh yang demikian, adakah lambakan-lambakan pekerja asing ini masih mengambil isu rakyat kita yang dipersalahkan? Adakah rakyat kita juga nak dipersalahkan atas lambakan-lambakan pekerja asing ini? Bagi saya tidak. Cuma sidang dewan yang dimuliakan, saya mendengar hujah daripada pihak kerajaan yang mengatakan rakyat kita masih memohon pekerjaan mengikut kelayakan. Mereka memilih kerjaya. YB, saya melihat dalam sektor pekerjaan luar sana, ramai ada kelulusan degree, malah ada yang berkelulusan master dan sebagainya. Kini hanya menjawat sebagai jawatan pembantu pejabat di syarikat-syarikat swasta. Adakah mereka ini juga masih memilih kerjaya? Banyak kali saya tanya, pilih lagi ke? Kita nak salahkan orang kita lagi ke? Sedangkan ilmu perakaunan, ilmu teknikal dan ilmu-ilmu yang dipelajari di universiti itu tak digunakan langsung semasa menjawat jawatan paling rendah dalam satu-satu organisasi. Jika dikatakan dalam sektor industri perkilangan pula, negara terpaksa mencari pekerja asing. Akhirnya kemasukan mereka menjadi lambakan kepada negara. Adakah silapnya kepada rakyat? Rakyat ni ingin bekerja, tetapi fikirkan pula adakah cukup prasyarat atau syarat-syarat yang dikenakan kepada majikan memaksa mereka untuk mengambil pekerja tempatan demi sokongan kepada rakyat, demi kemakmuran kepada negara. Ini yang saya ingin persoalkan. Atau pihak kerajaan hanya menyalahkan rakyat tetapi membuka seluasnya peluang kepada pihak industri terutamanya untuk tidak menghadkan pengambilan pekerja asing. Tanpa satu garis panduan khas, pihak-pihak swasta dan juga perkilangan akan terus membawa masuk pekerja asing ni dengan kelulusan dari pihak kerajaan sendiri yang akhirnya kesusahan tersebut berbalik kepada rakyat negara kita pun sendiri. Ibarat kata pepatah, anak di hutan disusukan, anak kera di hutan disusukan, anak sendiri di rumah kebuluran. Sidang dewan yang dimuliakan. Betul. Belajar sehingga negeri China. Kenapa pepatah ni telah lama pun dihujahkan? Mungkinkah kerana sehingga hari ini ekonomi mereka meningkat. Ekonomi China tu meningkat dan negara mereka semakin membangun kerana kepakaran rakyat mereka sendiri yang mereka telah bangunkan sejak puluhan tahun lalu. Dan mereka ni amat menghargai rakyat mereka sendiri, YB, dengan penawaran posisi kerjaya yang setimpal dengan gaji yang ditawarkan. Yang berhormat, dengan segala hujah mantap dari pihak pembangkang dan rapuh dari pihak kerajaan, saya sekali lagi menegaskan menolak perbahasan rakyat memilih kerja. Itu yang menjadi punca lambakan pekerja warga asing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Nanti. Perdana Menteri pergi masuk tandas pula. Nervous ke PM? Dah kecut dah tu. Itulah PM tak kecut. Dia masuk tandas nak cari ilham. Ada ilham. Ada pula tiba-tiba. Lepas ni Alia kan? Ya, betul. Come on Alia, come on. Kejap nak ubah nak skrip. Dan ni saya sambung kan? Alia, pancung semua pembangkang tu. Okey, berarti sambung kan? Okey. Balon Alia, balon. Apa tu takut? Balon. Kita orang takut. Tengok Alia. Dari tandas. Tengok Alia. Kejap Alia, nama penuh Alia. Sekejap. Okey, saya silenkan. Gelaran Datuk Paduka tu. Dah boleh start ke? Okey. Saya. Sekejap. Ada bilik sana. Mana? Aduh, aku pula yang nervous ni. Bilik tu.
Kejap mana sudah ni? Ketua pembangkang pun takut. Pembangkang kedua saya. Nama Alia. Kejap betul nama Alia. Nur Saya Alia. Alia dengan dia punya ahli parlimen je. Ahli Parlimen Dia Bangi. punya title. Apa kita? Bangi. Tak tengok yang dekat senarai tu. Datuk Paduka Nur Alia. Datuk Paduka Nur Alia. Nurul Alia. Nurul Alia. Nur ke Nurul? Nurul Nurul Alia. ke Alia? Nurul. Nurul Alia. Oh, saya salah ni. Nurul. Okey. Boleh? Okey, boleh dah. Okey. Terima kasih. Macam mana skrip ni? Okay, selesai. Terima kasih kat saya dulu. Terima kasih kepada YB. Sebenarnya. YB Nuraini tu. Okey. 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 Berkukuhkan lagi oleh pihak kerajaan. Dengan ini saya mempersilakan Ahli Parlimen Bangi P102 Yang Berhormat Datuk Paduka Nurul Alia. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Yang saya muliakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Syahrul Nizam, Ahli Parlimen Paguh yang juga Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Saiful Azhar, Ahli Parlimen Kulim yang menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Tidak saya lupakan barisan Ahli Parlimen di barisan pihak kerajaan yang sentiasa menjadi tiang seri kepada pentadbiran kerajaan, juga kepada barisan Ahli Parlimen dari perbankan yang kelihatan goyah di Pondok Usang seberang sana. Okey, kupasan topik pada hari ini sangat menarik untuk diulas dan pihak pembangkang masih tidak berdiri di alam nyata bahawa rakyat memilih kerja punca lambakan pekerja asing. Hujah pembangkang mengatakan isu gaji menjadi terasa utama kepada lambakan pekerja asing. Tetapi hujah ini ibarat kata pepatah, air beriak tanda tak dalam. Dan hujah ini bagaikan lambakan persepsi semata-mata umpama cakap berdegar-degar tahi tersangkut di gelega. Datuk Yang di-Pertua, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. Justru itu terdapat banyak perkara yang perlu dipertingkatkan untuk menuju ke arah sebuah negara maju. Banyak dasar kerajaan tertumpu ke arah memastikan negara kita berada dalam landasan yang betul, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan penggerak kepada pembangunan negara. Oleh itu, untuk kukuhkan kedudukan ekonomi negara bukanlah satu perkara yang mudah kerana ia memerlukan pelan tindakan dan strategi yang mampan serta berterusan. Okey, baik. Kemasukan tenaga kerja dari negara-negara seperti Filipina, Bangladesh dan Indonesia ke negara Malaysia disebabkan faktor penolak daripada negara mereka sendiri, keadaan hidup mereka yang kurang stabil yang mendorong mereka datang ke negara kita. Pihak pembangkang harus akui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang amat terbuka sifatnya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang sedang membangun telah membuka ruang bukan sahaja kepada masyarakat kita, malah juga kepada tenaga pekerja luar. Keterbukaan ini merupakan salah satu faktor penarik kemasukan buruh asing ke negara kita. Tak lupa juga bahawa kestabilan politik Malaysia yang sangat berhubung kait dalam isu faktor penarik ini. Sidang Dewan yang dimuliakan. Sebagaimana yang dinyatakan, kedatangan buruh asing ke negara ini mempunyai faktor penolak untuk mereka mencari peluang dan rezeki di tanah bertuah ini. Kepayahan dan kesukaran untuk mereka mengubah nasib hidup
di negara sendiri menjadi pemangkin motivasi diri kepada pekerja asing ini untuk dapatkan pekerjaan di Malaysia. Hakikatnya bahawa Malaysia mempunyai sekitar 2 juta orang pekerja asing di negara ini yang dapat menceritakan segala-galanya, iaitu majoriti daripada mereka bekerja di sektor-sektor yang berisiko tinggi seperti pembinaan, ladang-ladang sawit, ladang-ladang kelapa sawit dan juga pekerjaan yang dipandang enteng oleh rakyat tempatan. Dek kata kononnya tidak mempunyai nilai martabat kerja yang tinggi seperti pembersihan dan ladang-ladang ternakan. Mereka ini pekerja asing bekerja bersungguh-sungguh kerana motivasi diri yang mereka yang amat tinggi demi memelihara kehidupan keluarga mereka yang susah di negara asal. Walau bagaimanapun berbeza dengan penduduk tempatan kita sendiri, ada yang gemar memilih pekerjaan dan mahukan kerja yang senang dan selesa sahaja. Ada juga lepasan siswazah yang sanggup menganggur selagi tidak mendapat pekerjaan yang dicita-citakan atas setimpal dengan geluran ijazah yang digenggam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, stigma masyarakat bahawa pekerjaan-pekerjaan yang kotor seperti pekerjaan pembersihan, ladang-ladang ternakan tidak mendapat di hati rakyat tempatan. Keadaan ini bukanlah isu yang baru dan ianya telah lama berakar umbi di dalam kalangan rakyat tempatan. Sehingga kan kadar pengangguran mencatatkan angka yang tinggi iaitu 777,500 orang mengikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia pada Februari 2021 atau sebanyak 4.8%. Okey, sedangkan sebagaimana dinyatakan bahawa terdapat kekurangan 500,000 pekerjaan yang perlu diisi di sektor-sektor perladangan, bayangkan betapa teruknya pemikiran masyarakat kita yang memilih kerja sedangkan peluang dan ruang telah disediakan. Tetapi kerana rakyat tempatan yang terlalu memilih pekerjaan sebegini yang membuatkan mereka yang membuatkan tenaga kerja ini terpaksa diisi oleh tenaga kerja luar yang akhirnya kerajaan cuba dipersalahkan khasnya dari kalangan pembangkang yang cakap tak serupa bikin. Datuk Indi Petua, tidak semua perkara yang kita pandang buruk tidak mempunyai nilai kebaikan. Okay? Sebaliknya, ada juga lambakan pekerja asing yang datang mencari rezeki di negara ini yang tidaklah semuanya mendatangkan keburukan. Ada juga kebaikannya bila dikaji. Pekerja asing yang bekerja dalam kategori tenaga buruh mahir dan juga separuh mahir dengan institusi-institusi tempatan, mereka boleh berkongsi pengalaman dengan pekerja tempatan atas membenarkan pekerja tempatan ini mempelajari dan juga memperolehi pengetahuan dan juga selok belok teknologi baru. Ada juga tenaga buruh yang datang bekerja melalui program usaha sama ada dilakukan oleh pihak kerajaan atau organisasi tertentu. Begitu juga sebaliknya. Apabila rakyat tempatan ditawarkan bekerja di luar negara, mereka juga berpeluang untuk mendapatkan pendedahan cara kerja masyarakat di sana dan boleh ilmu yang dipelajari untuk kepentingan negara. Jadi, kebaikannya kedatangan rakyat asing yang datang ke bekerja di Malaysia dapat juga menaikkan imej negara. Okay. Jadi dapat dilihat, jadi faktor ini menjadi jadi mereka ini secara tidak langsung dapat mempromosikan negara kita kepada kepada negara-negara lain untuk membantu dalam perkembangan industri pelancongan negara
dan fatwa ini menjadi salah satu tarikan kepada pelabur untuk bersedia membuat lebih banyak pelabur di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, sebelum lidah berhenti berkata-kata, maka saya tegakkan kembali usul kami di pihak kerajaan bahawa rakyat memilih kerja punca labakan pekerja asing. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada YB Alia. Okey, perbahasan kita nampaknya semakin panas. Perbahasan kita ni akan diteruskan lagi dengan mempersilakan dan memperkenalkan YB Ketua Pembangkang bagi tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang, ataupun isu yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan YB Zahri Sofia. Sayang-sayang buah kepayang, sayang hujah pencadang pincang. Jaga-jaga pihak seberang, Ketua Pembangkang datang bertandang. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta warga Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat bersidang. Datuk Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi rakyat memilih kerja punca lambakan pekerja warga asing. Namun saya selaku Ketua Pembangkang akan mematahkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Beradanya saya di sini adalah untuk menegaskan pendirian kami, rakyat memilih kerja bukan punca lambakan pekerja warga asing. Untuk menolak hujah pihak kerajaan, saya akan mendedahkan kelemahan-kelemahan hujah yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan sebentar tadi. Pihak kerajaan begitu beria-ia menekankan bahawa rakyat Malaysia tidak mahu berada dalam sektor 3D, dirty, difficult and dangerous dengan izin. Sektor-sektor seperti perladangan, pembinaan, pembersihan dan pertanian antara yang termasuk dalam sektor 3D yang disebutkan sebentar tadi. Datuk Yang di-Pertua, saya lihat hujah-hujah pihak kerajaan terlalu menumpukan kepada bidang-bidang tersebut tanpa memberikan statistik jumlah pekerja tempatan yang sudah pun berada dalam sektor 3D berbanding dengan jumlah pekerja asing yang ada pada masa ini. Jangan juga kita lupa bahawa Malaysia telah disasarkan sebagai sebuah negara maju pada tahun 2030 mengikut kenyataan mantan Perdana Menteri yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang begitu yakin dengan pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Adakah yang amat berhormat Perdana Menteri dan pihak kerajaan faham apakah definisi negara maju? Definisi negara maju adalah negara kaya yang sebahagian terbesar ekonominya bergantung pada industri dan penduduknya menikmati taraf hidup yang tinggi. Ianya boleh diukur melalui petunjuk yang berbeza yang menganalisis kekayaan, akses kepada kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan isu-isu lain. Salah satu ukuran untuk menjadi sebuah negara maju ialah pendapatan per kapita, iaitu negara yang tinggi keluaran negara dalam negara kasar, KDNK. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah dengan gaji minimum 1,200 sebulan dapat membawa Malaysia ke tahap yang kita inginkan? Izinkan saya berkongsi statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia berhubung statistik siswazah pada 2019 yang menyatakan jumlah siswazah di Malaysia adalah 5.29 juta orang merangkumi 21.3% daripada populasi umur bekerja. Hampir 90% dari siswazah berada dalam tenaga buruh dengan kadar 83.5% bersamaan 4.4 juta orang. Dari aspek kemahiran, kebanyakan siswazah bekerja dalam kategori mahir iaitu sebanyak 73.3% bersamaan 3.11 juta orang bersesuaian dengan kelayakan mereka sebagai siswazah.
Sementara itu, siswa Azhar bekerja dalam kategori separuh mahir mewakili 25.6% atau 1.09 juta orang. Dari segi ekonomi, 79.6% siswa Azhar tertumpu di sektor perkhidmatan merekodkan 3.38 juta orang. Ini diikuti dengan pembuatan iaitu 538.6 ribu orang, pembinaan 226.1 ribu orang, pertanian 57.6 ribu orang dan perlombongan pengkuarian 43.2 ribu orang. Untuk statistik pada tahun 2021, mengikut sektor ekonomi, perbandingan bulan ke bulan, bilangan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan kekal dalam trend meningkat terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit serta pendidikan dan kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial. Penduduk bekerja dalam sektor pembuatan dan pembinaan terus mencatatkan pertumbuhan positif. Kategori pekerja yang merangkumi komposisi terbesar guna tenaga iaitu sebanyak 77.7%, meningkat 0.2% kepada 11.8 juta orang. Kadar pengangguran pula jatuh 0.1% kepada 4.8% pada Februari 2021 berbanding bulan Januari 2021. Jadi, fakta manakah yang dinyatakan oleh pihak kerajaan yang rakyat Malaysia memilih kerja? Malaysia sebenarnya melahirkan ramai pekerja-pekerja mahir dan berada dalam bidang profesional. Dan adakah atas sebab tidak memilih pekerjaan, siswa Azhar yang mempunyai kemahiran dalam tenaga mahir perlu berada dalam sektor tenaga tidak mahir? Adakah keputusan mereka untuk bekerja di luar negara? Sepatutnya kita berbangga apabila anak watan kita dipilih dan dipinjamkan tenaga profesional mereka oleh negara-negara luar seperti Dubai, China, Jepun, Jerman dan banyak lagi negara-negara maju yang menggunakan tenaga anak-anak muda kita ini sebagai tonggak dan kekuatan negara mereka. Satu contoh saya berikan untuk memperkuatkan hujah saya. Lagi dengan nama Wan Nazri Wan Arya. Beliau merupakan seorang arkitek rakyat Malaysia yang diberi kepercayaan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menghasilkan rekaan jam menara jam Abrash Al-Bait yang kini menara jam hotel di Raja Mekah. Beliau merupakan jurutera kelulusan Universiti Stuttgart di Jerman. Bekerja di Jerman pada waktu itu dan beliau menyifatkan pengalaman bekerja dengan syarikat Jerman sangat berharga kerana beliau dapat mempelajari banyak perkara bermanfaat termasuk keadaan kerja mereka. Beliau kini berada di Malaysia untuk menabur bakti apabila mengerah kudrat untuk melatih generasi muda yang terlibat dalam bidang kejuruteraan. Bukankah ini sesuatu pencapaian yang membanggakan? Sidang Dewan yang dimuliakan. Dapatkah Yang Berhormat membayangkan bagaimana nasib anak muda ini sekiranya pulang ke Malaysia setelah tamat pengajian di Jerman dan bekerja di sektor tenaga tidak mahir dengan alasan tidak memilih kerja? Adakah beliau akan dipilih oleh Kerajaan Arab Saudi untuk membuat satu projek terpenting dan bersejarah di negara itu? Beliau mungkin tidak akan mencapai pada tahapnya sekarang ini kalau memilih jalan yang dicadangkan oleh kerajaan. Berkenaan lambakan pekerja asing di Malaysia, salahkah? Silapkah? Tidak, Yang Berhormat. Kerana ini menggambarkan bahawa negara Malaysia sedang menuju ke landasan negara maju di mana sektor itu sedang membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang tidak mempunyai pendidikan tinggi untuk terus bekerja dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Kehadiran mereka juga sebenarnya dapat membantu negara kita merancakkan lagi ekonomi negara. Negara maju seperti Amerika Syarikat, Perancis, Arab Saudi, malah Singapura sendiri mengimport pekerja asing untuk bekerja di sektor tenaga tidak mahir dalam masa yang sama sedang membuka peluang pekerjaan kepada sektor tenaga mahir kepada rakyat mereka sendiri. Bagaimana dengan Malaysia, Yang Berhormat? Peluang mana yang diberikan kepada mereka? Kerana saya nampak peluang yang bekerja di sektor tenaga kurang mahir lebih dibuka oleh pihak kerajaan. Sedangkan peluang sektor mahir dan profesional sangat terhad. Fikir-fikirkanlah wahai pihak kerajaan. Sekian hujah saya pada hari ini. Saya pulangkan kembali sidang ini kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih.
Terima kasih kepada YB Zari Sofia. Okay, begitu hujahnya sangat menggentarkan pihak kerajaan mungkin. Okey, apa-apa pun sidang dewan yang dihormati, demikian tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat bagi pihak kerajaan maupun pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan akan ditangguhkan selama 3 minit ya. Olok-olok lah tu, Dewan 3 minit tu. Baru aku. Okey, sidang dewan yang dihormati, cukup tempoh 3 minit masa perbincangan yang diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan untuk sesi penggulungan. Maka saya mulakan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mewakili kepada pihak kerajaan untuk tampil dan menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua serta sidang dewan yang dimuliakan. Terima kasih kepada pihak pembangkang yang telah pun menyampaikan hujahan serta fakta yang dapat saya rumuskan dengan serangkap pantun buat mereka. Dewan bersidang di tingkat 8, menabur janji juga harapan. Parlimen pakatan, pakatan. Fakta kosong, langsung tiada harapan. Datuk Yang di-Pertua. Ya, setuju. Kerajaan tidak pernah menyembunyikan fakta di dalam isu yang diperdebatkan. Sebagaimana hujahan yang telah barisan kerajaan bentangkan di Dewan Yang Mulia ini, maka isu memilih kerja di kalangan rakyat tempatan adalah punca utama kepada lambakan pekerja asing di negara ini. Izinkan saya mematahkan hujahan pihak pembangkang memandang bahawa rakyat tempatan memilih bekerja di Singapura. Fakta yang diberikan oleh pihak pembangkang tadi memandangkan tangga gaji yang lebih besar dalam sektor 3D, iaitu dirty, difficult and dangerous, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Ianya merupakan satu perkiraan yang tidak mengambil kira belanja urus diri bagi negara Singapura yang juga menelan kos yang membebankan. Tahukah pihak pembangkang bahawa Singapura adalah salah satu negara daripada 3 tempat teratas di dalam dunia yang kos sara hidupnya adalah tinggi selain daripada Hong Kong dan Paris. Sedar atau tidak sedar itu wahai pihak pembangkang. Perkiraan pihak pembangkang berdasarkan hujahan bahawa pertukaran mata wang asing antara Singapura dan Malaysia yang pada perkiraan sekarang adalah sebanyak di mana 1 Singapura dolar bersamaan dengan RM3.30 duit Malaysia. Ya, jumlah ini kelihatan besar jaraknya. Namun adakah pihak pembangkang sedar bahawa kos-kos tersembunyi sara hidup di Singapura adalah lebih tinggi serta membebankan. Suka saya menyebutkan di sini bahawa contoh bagi sewaan sebuah rumah dengan kapasiti sebuah bilik sahaja di Singapura berjumlah $900. $900 kali dengan 3 ya pihak pembangkang. Di Bandaraya Kuala Lumpur pula hanyalah berjumlah 1,000. Bayangkan perbezaan pendapatan dan juga perkiraan kos hidup ini. Mohon pihak pembangkang mencari perbezaan nilai mata wang berdasarkan jumlah yang saya nyatakan. Ini tidak termasuk dengan harga pengguna yang lebih tinggi di Singapura. Walaupun kuasa membeli itu tinggi, namun pertukaran wang kepada pihak rakyat kita lebih kecil kuasa membeli di pihak kita. Saya juga ingin menyentuh bahawa kuasa pengguna di Singapura adalah sebanyak 103.62% berbanding Malaysia, dan seperti yang saya nyatakan bahawa jika mengambil kira kepada pertukaran mata wang asing, kita mempunyai kuasa membeli yang rendah di Singapura. Ini tidak lagi menyentuh soal harga runcit petrol di Singapura, yang mana bagi perkiraan harga petrol RON 95 di Singapura dolar adalah sebanyak 2.12 bagi seliter. Manakala bagi isi minyak yang sama iaitu RON 95 berbanding Malaysia adalah hanya ringgit Malaysia 2.10 liter. Justru pihak pembangkang perlu mengambil kira perkiraan ini sebelum mengolahkan fakta bahawa pendapatan di Singapura lebih lumayan. Tetapi
cuba sebenarnya menyembunyikan fakta bahawa jika diambil kembali faktor sara hidup Malaysia, sebenarnya lebih baik dan hanya berada pada kedudukan ke-88 di dunia bagi kos sara hidup yang tinggi bagi anjuran untuk Bandaraya Kuala Lumpur. Sesuai benarlah perumpamaan yang menyebut bahawa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Fikir-fikirkan kan itu, wahai pihak pembangkang. Jangan melihatkan sahaja benda-benda yang cantik di luar tetapi di dalam tidak pernah dihargai. Sidang Dewan yang dimuliakan, pihak pembangkang menghujahkan bahawa faktor gaji rendah dalam sektor tertentu ialah pada kadar minimum RM1,200 adalah tidak memadai untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya hujahkan di sini bahawa gaji minimum tidak membawa maksud kepada tangga gaji mati. Dan ianya disertai dengan insentif-insentif lain yang boleh membawa kepada gaji yang lebih dari mencukupi untuk memulakan kehidupan. Sebagai contoh, tangga gaji penuaian kelapa sawit mencecah sehingga RM3,000 mengikut unjuran Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Dan hanya 5% sahaja anak tempatan yang terbabit dalam bidang penuaian tersebut. Di mana silapnya? Di pihak kerajaan kah? Atau di pihak pembangkang? Adakah silap kerajaan sedangkan peluang terhidang tetapi pekerjaan yang dianggap menjatuhkan martabat masih menjadi stigma dalam masyarakat kita? Suka saya menyentuh di sini satu fakta lagi, wahai pihak pembangkang, yang saya petik daripada portal Malaysia Kini, portal pembangkang itu, yang memetik kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif United Plantation Berhad berpengkalan di Perak yang menyebut bahawa syarikat memerlukan tenaga kerja yang kritikal semenjak pandemik COVID-19 dan pelbagai insentif ditawarkan selain gaji minimum. Syarikat tersebut menawarkan kediaman percuma, air percuma, perubatan percuma serta memperoleh gaji 50 sehingga 60% lebih banyak dari upah minimum tanpa perlu bil air, bil elektrik dan juga bil perubatan. Namun sambutan diterima sangat dingin. Tiada seorang pun yang bersedia untuk melibatkan diri dalam proses operasi penuaian ini. Dan hanya 60 penduduk Malaysia yang menyertai syarikat. Bayangkanlah sidang Dewan yang dimuliakan. Dan saya pulangkan kembali fakta ini kepada pihak pembangkang untuk difikir-fikirkan. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya pihak pembangkang dengan dangkalnya menghujahkan bahawa rakyat terpaksa bekerja sebagai pemandu Grab dan juga sebagai penghantar makanan seumpama Foodpanda untuk membolehkan rakyat terus hidup. Mungkin pihak pembangkang tidak menyadari atau membutakan mata, memekakkan telinga bahawa industri gig ekonomi yang disentuh ini, gig ekonomi dengan izin Datuk Yang di-Pertua adalah salah satu industri ekonomi menggunakan platform digital bagi mewujudkan rangkaian pekerjaan alternatif kepada rakyat Malaysia. Kerajaan yang memulakan inisiatif ini dengan turut mewujudkan dana padanan bagi platform ekonomi gig atau dikenali sebagai penjana gig. Bantuan melalui ini telah pun saya umumkan selaku Perdana Menteri Malaysia pada 5 Jun 2020 melalui Pelanjana Semula Ekonomi Negara bagi menjamin keselamatan sosial dan kebajikan golongan orang bekerja sendiri yang melibatkan aktiviti pekerjaan ekonomi gig. Justru fakta yang diberikan oleh YB dari Semenyih sebenarnya merupakan satu komplimen dengan izin Datuk Yang di-Pertua bahawa beliau memuji dalam diam usaha kerajaan tetapi kerana keegoan dan juga tinggi diri maka hujahan pembangkang tidak bolehlah tidak kita umpamakan seperti buah pelaga makan dikikir dibawa orang dari hulu. Sebarang kerja hendak difikir supaya jangan mendapat malu. Saya juga tertarik dengan hujahan YB Semenyih yang mengatakan bahawa seorang graduan pengurusan sains seni kulinari dari Universiti Teknologi Mara Puncak Alam yang dikatakan bekerja di sebuah kilang membuat gula-gula. Salahkah bekerja di kilang gula-gula? Juga termasuk anak muda yang bekerja di ladang. Salahkah bekerja di ladang? Tetapi apakah YB Semenyih tahu bahawa kerajaan menyediakan pelbagai bantuan untuk rakyat Malaysia? Memulakan pekerjaan keusahawanan dengan bantuan pembiayaan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga atau singkatannya TEKUN.
dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). Apa kata YB sebenarnya? Turut sama orang kata membantu kerajaan daripada bermain kata-kata retorik dan menunding kesalahan di pihak kerajaan sesuai dengan peranan check and balance dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Mungkin juga YB Semenyih baru mendengar tabung-tabung ini. Mungkinlah kali pertama didengar oleh YB Semenyih. Dan kerajaan mengalu-alukan YB Semenyih mentransformasikan sikap kepada membantu daripada tuduhan yang melulu kepada kerajaan. Saya pulangkan kembali kepada pihak kerajaan, kepada pihak pembangkang untuk memikirkan apa yang saya perkatakan ini. Sidang Dewan yang dikasihi, saya sebenarnya mengasihanilah kepada YB Penampang yang seolah-olah menyatakan kerajaan hanya sekadar menyentuh kepada siswazah yang tidak boleh kerajaan setimpal dengan kelulusan yang dipolehi dan bagaikan tidak layak untuk buat kerja-kerja yang tidak setimpal dengan kelulusan yang dipolehi. Bukankah ini menepati tajuk bahawa rakyat yang mempunyai pemikiran seperti YB Penampanglah yang menyebabkan isu-isu rakyat memilih kerajaan, rakyat memilih pekerjaan menjadi lambakan kepada pekerja-pekerja asing di negara ini. Soalnya di sini, adakah dengan segulung ijazah saja pekerjaan akan datang bergulik ke depan mata untuk direbut tanpa perlu berusaha keluar dari kotak pemikiran sempit agar dapat merebut setiap peluang yang kerajaan sediakan, seperti memulakan perniagaan dalam bidang pertanian, perkhidmatan sebagai satu cara untuk melarikan diri daripada pengangguran. Sedarkah YB Penampang bahawa mengikut unjuran, saya nyatakan di sini unjuran statistik Jabatan Tenaga Buruh Malaysia yang dikeluarkan pada Februari 2021 bilangan penduduk bekerja adalah seramai 15.27 juta orang dengan peningkatan sebanyak 33,000 orang berbanding bulan sebelumnya, berbandingan bagi bulan Januari, YB sekalian. Kadar pengangguran pula mencatatkan 4.8% pada Februari 2021 berbanding 4.9% pada bulan sebelumnya. Bilangan pengangguran pula menurun kepada 777,500 orang pada bulan kajian berbanding 782,5 ribu orang pada bulan Januari 2021. Angka-angka ini menunjukkan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional tidak boleh tidak perlu diakui oleh pihak pembangkang dalam berusaha membantu bagi mendapatkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan berbanding janji-janji palsu Pakatan Harapan yang hanya bermain manifesto manis tanpa menunaikannya. Menariknya, daripada kadar pengangguran 4.8% ini, saya bentangkan sedikit statistik pengangguran supaya ianya membuka minda kepada pihak pembangkang melihat bagaimana kritikalnya rakyat Malaysia memilih pekerjaan. Bagi tempoh menganggur, yang menganggur lebih daripada setahun 10.5% daripada 775,000 orang. Kurang daripada 12 bulan menganggur 13.8%. Kurang dari 6 bulan 26.8% dan kurang dari 3 bulan 48.9%. Bayangkan dalam angka-angka ini betapa malasnya rakyat Malaysia ini, sedangkan peluang-peluang pekerjaan di pendedasan ada dibentangkan, masih lagi sanggup menganggur sehingga ada yang menganggur lebih daripada setahun. Orang katalah, orang kampung kata makan anggur tu sedap. Menganggur pun lagi seronok. Jadi statistik ini dikira daripada penganggur yang aktif. Seperti saya jelaskan pada hujan awal saya bahawa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti yang bertarikh pada 21 Mei 2020 ada menyatakan bahawa Malaysia masih berdepan kekurangan 500,000 pekerja di sektor peladangan dengan anggaran 220,000 sahaja pekerja tempatan, manakala selebihnya iaitu 265,397 pekerja asing berdaftar terlibat dalam sektor ini. 500,000 YB, 500,000 kekosongan yang perlu diisi. Buka mata, buka minda supaya YB pembangkang tidak hanya menyalahkan kerajaan dalam isu ini. YB Penampang juga seharusnya mengutarakan hujahan bahawa sikap rakyat memilih kerja menjadi punca lambakan pekerja-pekerja asing. Buat pengetahuan YB Penampang dalam mengejar negara maju, tenaga buruh asing memainkan satu peranan yang penting dalam mengejar negara maju. Dan dia juga memacu pembangunan negara dan merupakan salah satu faktor utama dalam pembinaan teknologi dan kepakaran. Dubai yang serba maju juga menggaji pekerja asing untuk membangunkan negara.
Emirat Arab Bersatu. Soalnya pokok di sini YB pembangkang. Mengapa dan kenapa Siswazah ada yang berfikiran kolot seperti YB Penampang? Bahawa jika telah mempunyai ijazah perlu mendapat pekerjaan kerana ijazah bukan jaminan pekerjaan akan diperolehi. Ilmu yang diperolehi itulah sebenarnya ganjaran untuk membuka minda Siswazah agar matang dan melihat peluang dari sudut yang lain untuk memajukan diri. Saya petik satu kata-kata hikmah khas saya tujukan kepada YB Penampang. Tujuan utama pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Bagaimana Siswazah mahu keluar dari kegelapan kerjaya sedangkan sikap angkuh memilih kerja bertapak di hati? Fikirkan lagi sekali YB Pembangkang. Datuk Yang Dipertua dan sidang dewan yang dikasihi sekalian. Ujahan pengulungan saya telah saya bentangkan dan fakta telah saya huraikan kepada semua ahli dewan di dalam perbahasan dengan panjang lebar. Kerajaan sedar bahawa tanggungjawab yang disandang bagi rakyat mempunyai kehidupan yang selesa dan mendapat nilai upah yang membolehkan kos membeli tinggi adalah berat. Namun kerajaan tidak pernah mengabaikan isu mendapatkan hak rakyat mempunyai pekerjaan bagi jaminan masa depan kehidupan semua. Pihak pembangkang seharusnya bersama dengan kerajaan membantu dalam mengubah pemikiran rakyat yang terlalu memilih kerja. Sehingga lambakan pekerja asing berlaku. Ini bukan adalah perkara baru. Bersama-samalah menjadi mata dan telinga masyarakat bagi pihak kerajaan dan pembangkang jangan bertindak seperti ayam jantan. Suara lantang berkokok tapi ekor bergelumang tahi. Saya kembalikan suara keramat kerajaan kepada Datuk Yang Dipertua dan dengan nada tegas saya mewakili kerajaan tetap dengan pendirian kami bahawa rakyat memilih kerja punca lambakan pekerja asing. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Okey, nampaknya sisi persidangan kita semakin panas dengan sesi penggulungan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan ahli-ahli dewan yang berhormat sekalian. Sidang dewan yang dihormati, seterusnya setelah kita mendengar penggulungan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita teruskan pula dengan penggulungan daripada pihak pembangkang. Oleh yang demikian, saya dengan ini mempersilakan YB Zari Sofia untuk menggulung isu yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan YB. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Beria-ria nampaknya Perdana Menteri mencantas hujah-hujah kami ya. Tapi tak apa, saya akan membuat rumusan dan penggulungan bagi hujah kami pihak pembangkang. Faktor-faktor seperti kos sara hidup yang tinggi, bebanan pinjaman PT-PTN, tahap pendidikan, komitmen kepada keluarga menyebabkan mereka terpaksa mencari peluang yang lebih baik dan bekerja di sektor yang pihak kerajaan cadangkan bukanlah pilihan utama mereka. Saya ingin nyatakan di sini bahawa segala hujah-hujah pihak kerajaan berkenaan rakyat memilih pekerjaan berdasarkan gaji yang lebih tinggi, memilih bidang pekerjaan, faktor jarak tempat tinggal, sikap demanding dengan izin rakyat Malaysia dan hanya mahu bekerja di kawasan selesa sahaja menjelaskan bahawa sebenarnya pihak kerajaan sendiri telah gagal dalam memberikan ruang dan juga peluang untuk rakyat mereka sendiri menikmati taraf hidup yang lebih baik. Dan dapatkah kita mencapai status negara maju pada tahun 2030? Atau terus menyaksikan kegagalan sasaran seperti gagalnya kita mencapai sasaran negara maju 2020? Sekiranya pihak kerajaan masih tidak memandang serius masalah ini, maka sekali lagi kita akan berdepan dengan kegagalan mencapai sasaran negara maju buat kali kedua. Dengan segala hujah-hujah mantap daripada pihak pembangkang dan hujah yang agak rapuh dari pihak kerajaan, saya menolak usul perbahasan rakyat memilih kerja punca lambakan pekerja warga asing. Dengan segala hormatnya, saya kembalikan sidang ini kepada Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Okey, begitu terima kasih kepada YB Zari Sofia atas penggulungan bagi pihak pembangkang. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan oleh pihak pembangkang tadi, maka berakhirlah sesi persidangan dewan kita pada kali ini.
Sehingga bertemu lagi bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang, dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dan syabas kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku Yang Arif Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.